Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ni kita akan belajar tajuk baru, iaitu solat Jumaat. Apa itu solat Jumaat? Pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat bermaksud solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada waktu zuhur hari Jumaat di masjid atau tempat tertentu yang dibenarkan dengan didahului 2 khutbah. Solat Jumaat ni adalah solat 2 rakaat. Dia bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Mestilah dilakukan secara berjemaah. Tak boleh buat seorang-seorang kat rumah. Kalau seorang-seorang kat rumah tu, itu solat fardu zuhur. Solat Jumaat mestilah berjemaah, mestilah ada imamnya. Dan solat Jumaat juga mestilah dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat. Kalau hari Rabu tak boleh. Takkan hari Rabu nak buat dinamakan solat Jumaat? Tak boleh, sebab dibuat pada hari Rabu. Nama dah solat Jumaat, mestilah dilakukan pada hari Jumaat. Dekat mana? Dekat masjid ataupun tempat-tempat yang tertentu yang dibenarkan dan didahului dengan 2 khutbah. Sebelum menunaikan solat Jumaat, mestilah ada khutbahnya dulu. Apakah hukum solat Jumaat? Hukum solat Jumaat bagi lelaki Islam adalah fardu ain. Dalilnya seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan, iaitu bang, untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, Allah kata, wahai orang yang beriman, bila azan untuk tunaikan solat pada hari Jumaat, iaitu solat Jumaat, maka cepat-cepatlah, segeralah untuk pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkan jual beli. Yang tengah berniaga, tengah jual beli time tu, Allah suruh tinggalkan sekejap pada saat itu untuk tunaikan solat Jumaat. Yang demikian adalah baik bagi kamu, Allah kata, kalau kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa'alaihil jum'ah. Ruah Abu Daud, yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat, maka wajiblah ke atasnya mengerjakan solat Jumaat. Nabi pun ada sebut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka wajib ke atas dia untuk kerjakan solat Jumaat. Dekat sini nak menunjukkan yang bahawa setiap seorang lelaki yang Muslim, setiap seorang lelaki yang Islam, wajib untuk melakukan solat Jumaat. Daripada Tariq bin Shahab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah, mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Ruah Abu Daud, yang bermaksud, solat Jumaat itu hak yang wajib ke atas orang Islam dengan berjemaah, melainkan 4 golongan, iaitu siapa? Iaitu hamba, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Untuk hadis yang ini, dia kata solat Jumaat tu
hak, iaitu semua orang kena buat. Wajib ke atas semua Islam untuk berjemaah melakukan solat Jumaat, kecuali 4 golongan ni. Siapa 4 golongan ni? Hamba. Zaman dulu ada hamba. Kemudian perempuan tak wajib solat Jumaat. Seterusnya kanak-kanak yang belum balik boleh pergi solat Jumaat untuk melatih diri kita, tapi tak wajib pun. Dan yang seterusnya adalah orang yang sakit. Orang sakit tak wajib untuk tunaikan solat Jumaat. Seterusnya, syarat-syarat wajib solat Jumaat. Syarat-syarat wajib solat Jumaat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, lelaki. Ketiga, baligh. Yang keempat, tidak uzur. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, bermastautin atau bermukim. Yang ketujuh, berakal. Sedikit info untuk awak semua. Bermastautin atau bermukim bermaksud orang yang tinggal di sesuatu tempat atau negeri yang tiada niat hendak berpindah ke tempat lain. Mastautin atau pemukim ni kata maksudnya orang yang tinggal dekat satu tempat tu ataupun dekat satu negeri tu, yang tak ada niat untuk pindah ke tempat lain. Memang dia menetap kat situ. Macam awak duduk dekat Johor Bahru, awak tak ada niat nak pindah ke tempat lain, memang awak duduk situ, dia lahir sampai ke besar duduk situ, maka itulah dia maksud mastautin ataupun bermukim. Huraian syarat wajib solat Jumaat. Yang ada 7 syarat wajib solat Jumaat tadi, mari kita tengok huraian dia. Syarat wajib solat Jumaat yang pertama tadi adalah Islam. Tak wajib dan tak sah solat Jumaat tu kalau orang kafir yang lakukan. Kalau orang kafir dia datang untuk solat Jumaat dia tak sah. Solat Jumaatnya tak sah dan dia tak wajib pun untuk solat Jumaat sebab dia bukan orang Islam. Cuma orang Islam sahaja yang wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Kedua, lelaki. Tidak wajib solat Jumaat bagi orang perempuan, tapi dibolehkan jika tidak menimbulkan fitnah. Untuk orang perempuan ni, hukum solat Jumaat dia harus. Tak wajib untuk perempuan. Orang perempuan tak wajib datang pergi solat Jumaat, pergi ke masjid. Pernah nampak ada orang perempuan datang solat Jumaat? Tak pernah kan? Sebab tak diwajibkan untuk orang perempuan menunaikan solat Jumaat. Yang wajib cuma lelaki. Seterusnya yang ketiga, baligh. Tidak wajib solat Jumaat bagi kanak-kanak yang belum baligh. Yang belum baligh tu tak wajib lagi untuk solat Jumaat. Tapi kenapa mak ayah awak suruh juga datang untuk solat Jumaat? Kan tak wajib. Kenapa? Sebabnya untuk melatih diri awak, membiasakan diri untuk hadir ke solat Jumaat, supaya nanti bila dah balik, awak dah biasa pergi solat Jumaat, so awak akan terus pergi sendiri. Dah tahu dah hari Jumaat je kena pergi solat Jumaat. Dah tak payah disuruh lagi dengan mak ayah, sebab dah biasa daripada kecil dah pergi. Yang keempat, tidak uzur. Tak wajib solat Jumaat bagi yang uzur tubuh badan, seperti sakit tenat. Dah sakit tenat, dah tak boleh bangun, maka tak wajib untuk dia solat Jumaat. Ataupun mengalami halangan yang dibenarkan oleh syarak, seperti hujan lebat, tak ada kenderaan yang berbumbung seperti kereta, yang dia ada cuma basikal, ataupun basikal pun tak ada, nak pergi masjid selalu jalan kaki je. Dan ketika tu hujan lebat, maka dia tak wajib untuk solat Jumaat. Ataupun banjir, keluar rumah buka-buka air melimpah, tak boleh keluar, maka tak wajib untuk dia solat Jumaat sebab ada halangan. Dan macam-macam lagi kan. Contohnya macam seperti sekarang ni, wabak COVID-19. Wabak COVID-19 ni yang menyebabkan kita ada halangan untuk tak boleh pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Yang kelima, merdeka. Tidak wajib solat Jumaat bagi hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba. Dulu ada hamba, maka yang hamba tu tak wajib untuk solat Jumaat. Seterusnya yang keenam, bermastautin atau bermukim. Tak wajib solat Jumaat bagi yang musafir. Dan yang terakhir yang ketujuh, berakal. Tidak wajib solat Jumaat bagi orang yang hilang akal, seperti gila, pitam atau mabuk. Orang gila wajib tak solat Jumaat? Tak wajib. Orang mabuk
baru lepas minum arak, wajib tak untuk solat Jumaat? Tak wajib. Ketika mabuk tak boleh menunaikan solat, sebab nanti entah apa-apa yang dia buat dalam keadaan tak sedar. Ataupun ketika pitam, tak boleh menunaikan solat Jumaat. Tak wajib ke atas dia untuk tunaikan solat Jumaat. Sedikit info untuk awak semua, musafir ni apa? Musafir ialah orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak perjalanan melebihi 2 marhalah, iaitu lebih kurang 91 km. Itu maksud musafir. Boleh ingat ada berapa syarat-syarat wajib solat Jumaat? Semua sekali ada 7. Pandai. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, lelaki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, tidak uzur. Yang kelima, merdeka. Yang keenam, bermastautin atau bermukim. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah berakal. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini je dulu. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.